Sebuah van lama berhenti di pintu pagar ladang ketika matahari mula terbenam. Zara turun perlahan, menepuk-nepuk debu dari baju hijaunya. Dan mendengar sesuatu yang meremukkan hatinya, tangisan bayi yang datang dari dalam rumah, tangisan terdesak yang menjerit-jerit meminta perhatian. Dia cuma ingin meminta air dan meneruskan perjalanannya, tetapi kemudian dia melihat lelaki itu. Hafiz muncul di anjung, menggendong dua bayi kecil di tangannya, seorang di setiap sisi, coba menenangkan kedua-duanya serentak, sambil menggoncangkan badannya ke sana kemari. Wajahnya jelas menunjukkan keletihan yang amat sangat. Janggutnya yang tumbuh panjang, bajunya yang berkedut, matanya yang cengkung seperti orang yang tidak tidur lena berbulan-bulan. Pada saat itulah, melihat lelaki gagah itu coba menjadi ibu dan ayah serentak, Zara menarik nafas panjang dan mengucapkan kata-kata yang akan mengubah dua kehidupan selamanya. Jika Tuhan mengizinkan saya tinggal, saya akan menjaga mereka. Dan apa yang kelihatan seperti isyarat kebaikan pada suatu petang biasa, kawan-kawan, bertukar menjadi kisah cinta, paling tidak dijangka dan benar yang pernah disaksikan di tanah ini. Jika Anda percaya bahwa kadang-kadang Tuhan meletakkan orang yang tepat dalam perjalanan kita pada masa yang tepat, tinggalkan like sekarang. Langgan saluran cerita rakyat desa di sini, dan aktifkan loceng untuk menerima kisah-kisah yang menyentuh hati. Dan beritahu saya di komen dari mana di Malaysia Anda sedang menonton kami. Mari kita mulakan. Pada akhir abad ke-19, di kawasan terpencil di Malaysia, kisah seperti ini adalah biasa. Jalan tanah merah berliku-liku di antara bukit-bukit hijau, melintasi ladang-ladang yang kelihatan seperti pulau peradaban di tengah-tengah desa Malaysia yang luas. Zara telah mengembara selama 3 hari sejak meninggalkan kampung terakhir, hanya membawa sebuah beg kulit lusuh, rantai loket ibunya, dan harapan teguh seseorang yang masih percaya bahwa esok boleh menjadi lebih baik daripada semalam. Dia bukan seorang yang mudah menangis, tidak pernah. Apabila demam meragut nyawa kedua ibu bapanya pada bulan yang sama, dia menangis 3 hari berturut-turut dan kemudian mengeringkan air matanya untuk selamanya, atau sekurang-kurangnya begitulah yang dia sangka. Dia bekerja di rumah Mak Cik Leha selama 8 bulan, memasak, mencuci, menjaga wanita tua itu, sehingga hati Mak Cik Leha memutuskan untuk berehat pada suatu pagi Ahad. Anak saudara-saudaranya menjual semuanya, dan Zara mendapati dirinya kembali di jalanan dengan beberapa keping wang shilling di dalam poketnya, dan kepastian yang menyakitkan bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang selamat untuk seorang gadis bujang tanpa keluarga. Ladang Hafiz muncul hampir secara kebetulan pada penghujung petang Ogos itu. Zara letih, dahaga, dengan kaki sakit di dalam kasut botnya yang lusuh. Dia melihat pagar kayu, rumah kayu tradisional yang dicat putih, kandang dengan beberapa ekor lembu, ayam-ayam mengais di halaman. Ia kelihatan seperti tempat yang makmur, teratur, jenis harta benda di mana mungkin mereka memerlukan bantuan. Dia turun dari van pickup pemandu yang telah memberikannya tumpang. Dia mengucapkan terima kasih dengan isyarat dan berjalan menuju pagar, berlatih dalam hati kata-kata, "Selamat petang, saya mencari kerja. Saya tahu memasak, mencuci, menjahit." Tetapi kata-kata itu mati di kerongkongannya apabila dia mendengar tangisan. Itu adalah 2 bayi menangis serentak, suara yang nyaring dan terdesak yang bergema di dalam rumah. Zara tahu tangisan itu. Dia pernah membantu ibunya dalam beberapa kelahiran. Dia pernah membuai ramai bayi baru lahir. Itu adalah tangisan kelaparan, lampin basah, pengabaian. Dia bertepuk tangan di tepi pagar dan menunggu dengan jantung berdebar laju, tidak begitu pasti mengapa. Beberapa menit berlalu sehingga pintu rumah terbuka dan lelaki itu muncul. Hafiz tinggi, dengan bahu lebar, terbentuk oleh kerja di ladang. Rambutnya gelap dan kusut dan ekspresi yang mencampur adukkan keletihan dengan sesuatu yang menyerupai rasa malu. Di tangannya, dibalut dengan kain kapas yang sudah kekuningan karena penggunaan, terdapat 2 bayi kecil yang menendang-nendang dan menjerit-jerit seolah-olah dunia akan berakhir. "Selamat petang," kata Zara dengan suara yang tegas walaupun gemetar. "Maaf mengganggu, saya cuma ingin meminta sedikit air jika Anda boleh." Hafiz turun tangga anjung, terhuyung-hayang sedikit, jelas tidak seimbang untuk memegang 2 anak pada masa yang sama. Dia mempunyai lingkaran mata yang dalam, janggut beberapa hari, baju yang bertompok susu yang dimuntahkan. "Air, ada," jawabnya dengan suara serak kerana keletihan. "Tapi saya tak boleh lepaskan 2 budak ni sekarang. Kalau nak, Priyo ada di dapur. Boleh masuk dan ambil sendiri." Zara teragak-agak seketika sebelum membuka pagar dan masuk ke halaman. Dia mendekatinya dan melihat bayi-bayi itu dengan lebih jelas. Mereka adalah kembar, seorang lelaki dan seorang perempuan.
Dari pakaian yang berbeza, mereka tidak lebih dari 4 atau 5 bulan. Wajah merah kerana banyak menangis, tangan kecil tergenggam. Mereka lapar, tanya Zara tanpa dapat menahan nalurinya. Hafiz menghela nafas panjang dan letih. Mereka kekurangan segala-galanya. Lapar, lampin kotor, manja, apa saya tahu. Saya tak faham tentang kanak-kanak, Cik. Saya cuba sedaya upaya. Tetapi, suaranya pecah dan dia memalingkan muka, malu mengakui kelemahannya di hadapan orang yang tidak dikenali. Zara melihat sekeliling. Rumah itu masih kukuh, tetapi kekotoran jelas kelihatan walaupun dari jauh. Pakaian digantung sembarangan di ampaian. Kebun perlu dibersihkan. Ayam-ayam memanjat ke anjung. Ia adalah kekotoran seorang lelaki yang hampir tidak mampu bertahan. Adakah Anda tinggal sendirian di sini? Tanyanya sudah mengetahui jawaban. Ya, jawab Hafiz coba menenangkan bayi-bayi itu dengan mengayunkan mereka, tetapi pergerakan yang tidak seimbang itu hanya memburukkan keadaan. Istri saya, dia pergi tidak lama selepas mereka lahir. Saya ada beberapa pekerja harian yang datang membantu dengan ternakan, tetapi untuk rumah, untuk anak-anak saya sendirian. Zara merasakan sesuatu bergerak di dadanya, campuran belas kasihan dan pengiktirafan. Dia tahu apa rasanya memerlukan bantuan dan tidak mempunyai sesiapa. Dia tahu apa rasanya lemas sendirian cuba menguruskan segala-galanya. Dan di sana berdiri seorang lelaki yang jelas lemas dalam tanggung jawab yang dia tidak tahu bagaimana untuk menanganinya. Tanpa berfikir panjang, dia menghulurkan tangannya. Biar saya pegang salah seorang. Hafiz memandangnya dengan terkejut. Kemudian dengan sesuatu yang menyerupai kelegaan terdesak, dia menyerahkan bayi perempuan itu, dan Zara menyambutnya dengan tegas. Menyesuaikan badan kecil itu ke dadanya, menyesuaikan kepala di bahunya, dia mula mengayunnya perlahan dengan gerakan berirama yang telah terukir dalam ingatannya sejak dia membantu ibunya. Dia bersenandung perlahan lagu tidur, salah satu lagu yang dinyanyikan oleh ibu-ibu di desa selama beberapa generasi. Bayi perempuan itu merasakan sentuhan yang kukuh dan irama yang sesuai mula bertenang. Mula-mula tangisan berkurangan, kemudian bertukar menjadi rengekan terputus-putus sehingga akhirnya ia berhenti dan bayi itu merehatkan kepala kecilnya di bahu Zara dengan keluhan. Hafiz melihat semua itu, seolah-olah dia sedang melihat keajaiban dalam 4 bulan. Dia tidak pernah berjaya melakukan itu. Dia tidak pernah melihat bayi-bayi itu bertenang secepat itu. Bagaimana awak melakukannya? Tanyanya terpegun. Zara tersenyum tipis tanpa henti mengayunkan bayi itu. Anak-anak rasa bila kita gementar. Awak tegang, letih. Mereka rasa dan jadi lebih teruk. Perlukan ketenangan dan tahu cara pegang mereka. Dia melihat bayi lelaki di tangannya yang masih meraung, yang itu lapar. Bila kali terakhir mereka makan. Hafiz memandang ke langit cuba mengingati, yang sudah menjadi petanda bahawa terlalu banyak masa telah berlalu. Pagi tadi, saya rasa, saya cuba berikan susu lembu cair dengan air, tapi mereka muntahkan separuh. Zara mengerutkan dahi. Susu lembu penuh terlalu berat untuk bayi sekecil ini. Ia perlu dicairkan dengan baik, suam dan diberikan perlahan-lahan dengan sabar. Dia berjalan ke anjung, masih membuai bayi perempuan yang kini tidur lena di bahunya. Hafiz mengikutinya dengan bayi lelaki di tangannya menangis sedikit kurang, seolah-olah dia merasakan bantuan telah tiba. Dapur adalah tepat seperti yang Zara jangkakan. Kekotoran yang teratur seorang lelaki yang hidup sendirian, periuk kotor bertimbun, sisa makanan di meja, dapur kayu dengan abu sejuk, tetapi ia mempunyai potensi. Ia mempunyai struktur. Zara duduk di atas kerusi sambil memegang bayi perempuan di pangkuannya dan memandang Hafiz dengan ekspresi yang ada pada wanita praktikal apabila mereka menilai situasi dan sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Ada susu segar, air bersih, kain bersih, untuk lampin. Hafiz mengangguk kepada ketiga-tiga soalan itu, masih berdiri, mengayunkan bayi lelaki itu sedikit ke kok. Kalau begitu saya akan sediakan makanan mereka sementara awak hidupkan dapur. Selepas itu, saya akan tukar lampin mereka dan mandikan mereka. Mereka memerlukannya. Hafiz berdiri tegak memandang wanita yang muncul entah dari mana itu dan mengambil alih situasi dengan secara semula, jadi yang tidak pernah dilihatnya berbulan-bulan. Dia sepatutnya berkata tidak. Dia sepatutnya mengucapkan terima kasih dan memintanya pergi. Lagipun, dia tidak mengenali gadis itu. Dia tidak tahu dari mana dia datang. Dia tidak boleh hanya menerima bantuan daripada orang yang tidak dikenali, tetapi keletihan begitu mendalam, keperluan begitu besar, dan buat pertama kali dalam 4 bulan dia merasakan bahawa mungkin dia tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Saya tak mampu bayar awak, katanya tiba-tiba.
Kejujuran kasar orang yang tidak tahu berbohong. Saya tiada wang untuk mengambil sesiapa sekarang. Wang tunai sedang kurang. Zara memandangnya, memandang bayi-bayi itu, memandang rumah yang memerlukan penjagaan. Dia memikirkan perjalanan yang menantinya, kampung-kampung di mana mungkin dia akan menemui kerja, ketidakpastian yang menantinya. Dan kemudian dia memandang lelaki dengan mata letih itu, memegang bayi yang akhirnya berhenti menangis, dan dia tahu bahwa itulah tempat yang dia perlukan. Jika awak benarkan saya tinggal, saya akan menjaga mereka, katanya. Suaranya jelas dan tegas, tidak meminta, tidak merayu, hanya menawarkan. Awak tak perlu bayar saya dengan wang. Beri saya tempat tinggal dan makanan dan biarkan saya tinggal. Bayi-bayi ini perlukan seorang ibu, awak perlukan bantuan, dan saya perlukan sebuah rumah. Kita bantu satu sama lain. Hafiz terdiam memproses kata-kata itu. Ia adalah cadangan yang terlalu mudah untuk menjadi kenyataan, atau terlalu murah hati untuk menjadi benar. Dia memandang gadis itu coba membaca di wajahnya sebarang tanda niat jahat, tetapi semua yang dia lihat adalah keletihan, kejujuran dan tekad yang tenang. Awak pun tak tahu nama saya, katanya mengujinya. Dan saya tak tahu nama awak, Zara, jawabnya. Dan awak, Hafiz. Mereka berdua berdiri begitu, saling berpandangan. Dua orang asing yang disatukan oleh keperluan dan tangisan bayi yang akhirnya reda. Baiklah, kata Hafiz akhirnya, mengejutkan dirinya sendiri. Awak boleh tinggal, tapi cuma sehingga saya lebih teratur, sehingga saya jumpa seseorang yang tetap. Zara tersenyum sedikit, tahu bahwa tetap adalah perkataan yang jarang sekali dipenuhi oleh kehidupan. Baiklah, angguknya. Dan begitulah, tanpa kontrak, tanpa saksi, tanpa janji-janji besar, bermulalah kisah Hafiz dan Zara. Dia menyediakan susu suam dan cair, memberi makan kedua-dua bayi dengan sabar, menukar lampin kotor mereka, memandikan mereka berdua dengan air suam, menggunakan besen mandi besar di dapur, bersenandung perlahan sambil mencuci setiap lipatan kulit halus mereka. Hafiz memerhati, belajar, melihat bagaimana dia menjadikan sesuatu yang mustahil baginya kelihatan mudah. Apabila bayi-bayi itu bersih, kenyang dan tidur lena di katil buatan sendiri mereka, Zara melihat sekeliling dan mengeluh. Esok saya akan kemaskan dapur ini dengan betul, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Dan saya perlu mencuci semua pakaian ini, dan kebun itu perlu dicabut rumput. Dan esok, Hafiz memotongnya dengan suara yang lebih lembut. Hari ini awak sudah melakukan terlalu banyak. Awak pasti letih selepas perjalanan. Zara memandangnya dan melihat sesuatu yang berbeza di matanya. Rasa syukur, yang tulus. Bilik tetamu ada di hujung sana, sambungnya sambil menunjuk. Bukanlah hebat sangat, tapi ada katil bersih dan tingkap. Awak boleh tinggal di sana. Zara mengucapkan terima kasih dengan isyarat dan mengambil bagnya. Bilik itu memang sederhana, tetapi ada katil kayu dengan tilam jerami, sebuah peti lama, dan tingkap yang menghadap ke kebun sayur. Ia lebih daripada yang dia miliki dalam beberapa bulan terakhir. Dia berbaring berpakaian, keletihan, dan mendengar bunyi malam di desa, cengkerik menyanyi, angin di pokok-pokok, bunyi lembu melenguh jauh. Dan buat pertama kali dalam masa yang lama, Zara tertidur merasakan bahwa mungkin dia telah menemui tempat untuk dia berada. Di dapur, Hafiz menyediakan kopi kosong dan duduk di meja, memandang buayan di mana anak-anaknya tidur lena buat pertama kali dalam beberapa minggu. Dia memikirkan Dahlia, istri yang telah kehilangannya begitu cepat, dan merasakan kesakitan yang biasa menghimpit dadanya. Tetapi bersama kesakitan itu ada sesuatu yang baru, kelegaan kecil, perasaan bahwa mungkin dia akan dapat bertahan, bahwa mungkin dia tidak keseorangan seperti yang dia sangka. Dia belum tahu lagi. Tetapi gadis berbaju hijau di sisinya, yang muncul meminta air, akan mengubah segalanya. Dia akan mengajar anak-anaknya tersenyum. Dia akan membawa ketertiban kepada kekacauan dan, yang lebih penting, dia akan mengajar Hafiz sendiri bahwa hati mempunyai keupayaan aneh untuk sembuh apabila seseorang tidak menjangkanya. Tetapi itu, kawan-kawan, masih belum tiba. Buat masa ini, pada malam pertama itu hanya ada dua orang asing di bawah satu bumbung, disatukan oleh keperluan dan harapan senyap bahwa mungkin, hanya mungkin, esok akan menjadi sedikit lebih ringan daripada hari ini. Matahari masih belum terbit ketika Zara bangun pada pagi pertamanya di ladang. Badannya letih akibat perjalanan, tetapi telinganya yang terlatih menangkap bunyi yang dikenalinya dengan baik, rengekan perlahan bayi yang bangun kerana lapar. Dia bangun, membetulkan baju yang berkedut dan berjalan tanpa alas kaki ke dapur. Hafiz sudah ada di sana, cuba menyalakan dapur kayu dengan sebelah tangan,
sambil memegang bayi lelaki itu dengan tangan yang lain. Api tidak menyala, asap naik. Bayi merengek dan lelaki itu mempunyai ekspresi seperti orang yang sedang berjuang dalam pertempuran yang kalah sejak awal. Zara tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengambil bayi itu dari tangannya dengan lembut, memberinya isyarat untuk menguruskan api, dan mula membuai iman kecil sambil berjalan di dapur. Begitulah dia belajar daripada ibunya, kurang kata-kata, lebih tindakan. Hafiz berjaya menyalakan api pada percubaan ketiga dan menoleh ke belakang. Zara bersenandung perlahan. Bayi itu hampir tertidur semula di bahunya dan dia menggerakkan periuk dengan tangan yang bebas, seolah-olah itu adalah perkara yang paling semula jadi di dunia. Dia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, campuran rasa syukur dan rasa bersalah. Rasa syukur atas bantuan, rasa bersalah kerana memerlukannya. "Selamat pagi," katanya dengan suara masih serak kerana tidur. "Selamat pagi," jawab Zara tanpa berhenti mengayunkan bayi itu. "Ada sarapan atau awak selalu minum kopi saja?" Hafiz menggaru janggutnya yang tumbuh panjang sedikit malu. "Biasanya cuma kopi o kosong dan sekeping roti semalam kalau ada." Zara membuat muka tidak setuju. Seorang lelaki yang bekerja di ladang perlu makan dengan baik. "Ada tepung jagung, telur, gula melaka?" Dia mengangguk dan Zara menghela nafas lega. "Kalau begitu, hari ini akan ada kuih jagung bakar panas-panas dan telur hancur. Awak nak pergi kerja di ladang. Saya perlu melihat ternakan. Membaiki pagar di padang utara yang rosak akibat hujan minggu lepas. Kalau begitu, pergilah, saya akan uruskan di sini." Kemudahan dia mengambil alih sepatutnya mengganggunya, tetapi tidak. Hafiz minum kopi o kosongnya, memerhatikan Zara menyediakan adunan kuih jagung dengan gerakan yang yakin dan memutuskan untuk percaya. Dia keluar ke ladang ketika matahari mula menyinari ufuk, dan buat pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia tidak menggendong bayi-bayi itu di belakang badannya dalam gendongan kain yang diimprovisasi. Dia meninggalkan mereka dengan Zara dan pergi bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa perlu berhenti setiap kali bayi menangis, tanpa perlu bergegas pulang setiap saat. Kerja berjalan berbeza pada hari itu. Hafiz membaiki pagar, memeriksa lembu, memerah susu yang perlu diperah, berbual dengan dua pekerja harian yang datang membantu menanam. Lelaki-lelaki itu terkejut dengan ketiadaan bayi-bayi itu. "Dapat pengasuh ke, Tuan?" tanya Pak Cik Mat, yang paling tua. "Saya dapat bantuan," jawab Hafiz tanpa memberikan butiran. Dan lelaki-lelaki itu tidak mendesak kerana di desa orang belajar menghormati kesunyian orang lain. Apabila Hafiz pulang untuk makan tengah hari, perubahan di rumah itu mengejutkannya. Dapur bersih, teratur, berbau masakan sebenar. Zara telah menyediakan nasi, lauk pauk, sup labu dengan serunding daging. Meja telah dihidang dengan alas meja, pinggan dan sudu garpu di tempatnya. Bayi-bayi tidur lena di buayan yang telah diseretnya dekat dengan tingkap, di mana angin segar petang masuk. "Silalah duduk," katanya, menanggalkan apronnya dan menghidangkan makanan. Hafiz duduk sedikit kekok, tidak biasa dilayan. Apabila dia mencuba makanan itu, dia merasakan ada sesuatu yang tersekat di kerongkongannya. Ia dibumbui dengan sempurna, panas, dibuat dengan teliti. Ia adalah jenis makanan yang dibuat oleh Dahlia, jenis makanan yang menjadikan rumah sebagai tempat tinggal. Dia makan dalam diam dan Zara menghormati kesunyian itu, menghidangkan untuk dirinya sendiri kemudian dan makan sambil berdiri, bersandar di kaunter, seperti yang dilakukan oleh wanita yang belum merasakan diri mereka pemilik ruang. "Makanan ni sedap," kata Hafiz akhirnya membersihkan pinggan. "Terima kasih." "Sama-sama," jawab Zara, dan selepas terhenti seketika. "Saya jumpa baju bayi di dalam peti di ruang tamu. Itu pakaian kembar." Hafiz mengangguk dengan rahangnya tegang. "Isteri saya yang buat sebelum mereka lahir. Saya tak sanggup nak guna." Zara menimbang kata-katanya sebelum bercakap. "Kalau awak benarkan, saya akan basuh dan pakaikan mereka. Pakaian yang mereka pakai sekarang sudah lusuh sangat." Dia terdiam lama memandang pinggan kosong. Menggunakan pakaian yang Dahlia telah sulam dengan penuh kasih sayang, seolah-olah mengkhianati ingatannya, seolah-olah mengakui bahawa kehidupan berterusan tanpanya. Tetapi pada masa yang sama, menafikan itu kepada anak-anaknya adalah menafikan hadiah terakhir yang ditinggalkan oleh ibu mereka kepada mereka. "Boleh gunakan," katanya perlahan. "Bangun dari meja. Saya akan kembali ke ladang." Dan dia keluar cepat sebelum Zara dapat melihat emosi di wajahnya. Hari-hari berlalu dengan irama baru itu, rutin yang ditetapkan tanpa banyak kata. Zara bangun sebelum matahari terbit, menyalakan api, menyediakan kopi kuat dan makanan berlimpah, memberi makan bayi, menukar lampin, memandikan mereka,
menyanyikan lagu-lagu tidur sambil melakukan kerja rumah. Hafiz bekerja di ladang, pulang untuk makan, melihat anak-anaknya bersih dan gembira, dan merasakan bahwa beban di bahunya berkurangan sedikit setiap hari. Dia tidak banyak bercakap, dia tidak pernah menjadi lelaki yang mudah berkata-kata, tetapi dia memerhati. Dia memerhatikan bagaimana Zara bercakap dengan bayi-bayi itu sambil menukar lampin mereka, menjelaskan setiap isyarat seolah-olah mereka faham. Dia memerhatikan bagaimana dia bersenandung perlahan, sambil menggantung pakaian di ampayan. Melodi lama yang dia tidak dengar sejak kecil. Dia memerhatikan bagaimana dia mengemas rumah dengan berhati-hati, menghormati barang-barang Dahlia, tanpa cuba menghapuskan kehadirannya. Pada hari ke-10, sesuatu yang Hafiz tidak sangka berlaku. Dia berada di anjung sedang menyesuaikan beberapa peralatan ketika dia mendengar tawa nyaring, jernih, seorang bayi, menemui kegembiraan. Dia melepaskan kulit itu dan berlari masuk. Di ruang tamu, Zara sedang duduk di lantai bersila, dengan Iman di pangkuannya. Dia membuat mimik muka lucu, menyembunyikan wajahnya di belakang tangan, dan muncul tiba-tiba. Dan kanak-kanak itu ketawa. Dia ketawa dengan gelak ketawa yang sedap yang dimiliki oleh bayi. Aina, terbaring di atas selimut di sisinya, menendang-nendang di udara coba menarik perhatian. Hafiz berdiri di pintu dengan hati yang sempit dengan cara yang berbeza. Anak-anaknya sedang ketawa. Dalam 4 bulan kehidupan, dia tidak pernah mendengar bunyi itu. Dia pernah mendengar tangisan, rengekan, celotehan, tetapi tidak pernah tawa. Dan di sana, ia berlaku, dicetuskan oleh gadis yang datang kurang dari 2 minggu lalu, dan sudah mengenali anak-anaknya lebih baik daripada dia. Zara menyadari kehadirannya dan berhenti sedikit malu. "Maaf, saya bising sangat." "Tidak," kata Hafiz, dengan suara yang lebih teruja daripada yang dia niatkan. "Jangan berhenti, mereka gembira." Dia tersenyum, senyuman kecil, tetapi tulus, dan kembali membuat mimik muka. Iman ketawa lagi dan kali ini, Aina juga tergelak kecil. Hafiz duduk di kerusi goyang yang pernah menjadi milik Dahlia, dan hanya memerhati adegan yang kelihatan begitu mudah, tetapi yang melambangkan begitu banyak. Kehidupan kembali masuk ke dalam rumah itu, kegembiraan memenuhi setiap sudut yang telah lama dihuni kesedihan. Dia tidak tahu apa nama perasaan itu, tetapi dia tahu ia penting, ia perlu, ia berbahaya, kerana mula terbiasa dengan itu bermakna kehilangannya akan menyakitkan. Dan Hafiz sudah cukup menderita. Kesulitan pertama timbul pada suatu petang di pasar kampung. Hafiz perlu menjual keju dan membeli barangan runcit, dan Zara meminta untuk pergi bersamanya. Dia memerlukan benang jahit dan kain untuk membuat lampin baru. Mereka berempat pergi. Hafiz memandu van pick-up, Zara di sisinya, memegang Aina dan Iman di dalam bakul di belakang. Kampung itu tidak besar, mungkin kira-kira 50 buah rumah di sekitar gereja dan padang utama. Hafiz mengenali semua orang, dan semua orang tahu tragedinya. Istri muda yang hilang semasa melahirkan anak. Jadi apabila mereka tiba di padang dan orang ramai melihat duda itu dengan seorang gadis muda di sisinya, gosip bermula dengan serta-merta. Makcik Kalsom, istri tukang besi, adalah yang pertama mendekati. "Hafiz, sungguh mengejutkan melihat awak di kampung. Dan siapa gadis ini?" "Ini Zara. Dia membantu saya dengan anak-anak," jawabnya formal. Kening Makcik Kalsom terangkat. "Tinggal di ladang?" Nada suaranya penuh dengan penghakiman yang tidak disembunyikan dengan baik. "Ya, tinggal," sahut Hafiz mengeras suaranya, "kerana saya memerlukan bantuan dan dia memerlukan pekerjaan." "Ada masalah ke, Makcik Kalsom?" Wanita itu berundur sedikit, tetapi tidak menyerah. "Masalah memang tak ada, tapi orang bercakap, kan Hafiz? Seorang gadis bujang tinggal dengan duda muda, kedua-duanya masih muda. Tak elok untuk reputasi dia mahupun awak." Zara, yang diam sehingga itu, bersuara buat pertama kali. "Reputasi saya, Makcik, adalah sebagai wanita pekerja keras dan jujur, dan reputasi Encik Hafiz adalah sebagai lelaki yang lurus, yang membesarkan 2 anak sendirian dan memerlukan bantuan. Jika orang ingin bercakap buruk tentang mereka yang bekerja dan menjaga anak-anak, masalahnya bukan pada kami, tetapi pada orang yang bercakap lepas dan berfikiran kosong." Respon itu begitu tegas dan cepat, sehingga Makcik Kalsom terdiam. Hafiz menyembunyikan senyuman dan mereka meneruskan perjalanan, tetapi kerosakan sudah berlaku. Sepanjang pasar, Hafiz merasakan pandangan, mendengar bisikan. Wanita-wanita memandang Zara dengan syak wasangka. Lelaki-lelaki memandangnya dengan rasa ingin tahu yang jahat. Dia melihat apabila Pakcik Kamal, pemilik kedai, membuat komen perlahan kepada pembantunya, dan kedua-duanya ketawa memandang ke arah mereka.
Dia merasakan kemarahan meluap tetapi dia menelannya. Tidak berbaloi untuk bergaduh dengan seluruh kampung. Mereka membeli apa yang diperlukan dalam diam dan kembali ke van pickup. Dalam perjalanan pulang, Zara terlalu senyap. Hafiz menyadari ketegangan di bahunya. Cara dia memegang Aina dengan lebih kuat daripada yang diperlukan. Jangan pedulikan apa yang mereka cakap, katanya apabila mereka sudah di jalan. Orang kampung memang begitu. Bercakap tentang segala-galanya dan semua orang. Saya tidak kisah apa yang mereka cakap tentang saya, jawabnya dengan suara terkawal. Tapi saya tidak mahu awak menghadapi masalah kerana saya jika awak lebih suka saya pergi. Tidak. Hafiz memotongnya lebih cepat daripada yang dia niatkan. Saya tidak suka. Awak tinggal. Kesunyian yang berlaku selepas itu berbeza dari yang lain. Ia mempunyai berat, kesedaran bahawa situasi ini tidak mudah. Bukan hanya majikan dan pekerja, bukan hanya bantuan sementara, ia adalah sesuatu yang semakin menjadi keperluan, penting, dan kerana itu berbahaya. Apabila mereka tiba di ladang, Zara membawa bayi-bayi itu masuk dan Hafiz menguruskan kuda. Dia melengah-lengahkan masa lebih lama daripada yang diperlukan di kandang, menyikat haiwan itu dengan gerakan perlahan, cuba menyusun fikirannya. Apa yang sedang dia lakukan? Membiarkan seorang gadis yang baru dikenalinya tinggal di rumahnya, menjaga anak-anaknya, mengisi ruang yang pernah menjadi milik Dahlia. Tetapi, pada masa yang sama, bagaimana dia dapat menafikan bahawa hidupnya telah bertambah baik, bahawa anak-anaknya gembira, bahawa dia sendiri dapat bernafas lega buat pertama kali dalam beberapa bulan. Apabila dia masuk ke rumah, bau makan malam menyambutnya. Zara telah menyediakan sup daging dengan sayur. Roti segar sedang menyejuk di meja. Bayi-bayi berada di buaian mereka, bersih dan kenyang. Dia berada di sinki membasuh pinggan mangkuk persiapan, dengan rambut diikat sanggul longgar, beberapa helai rambut terlepas dan membingkai wajahnya. Buat pertama kali Hafiz benar-benar memandangnya, bukan sebagai gadis yang muncul untuk membantu, tetapi sebagai seorang wanita. Dia melihat matanya cantik, gelap dan ekspresif. Dia melihat senyumannya apabila ia muncul menerangi seluruh wajahnya. Dia melihat tangannya yang halus, tetapi kuat. Tangan orang yang tidak takut kerja keras, dan dia merasakan sesuatu bergerak di dadanya, sesuatu yang tidak dirasakannya sejak begitu lama, sehingga dia terlupa namanya. Ketakutan oleh fikirannya sendiri, dia mengalihkan pandatan dengan cepat. Saya nak basuh tangan untuk makan malam, katanya, dan keluar ke halaman belakang. Mereka makan malam dalam diam malam itu, tetapi ia adalah kesunyian yang berbeza, penuh dengan perkara-perkara yang tidak terucapkan. Selepas makan, Zara mengumpul pinggan, dan Hafiz kekal memandang api yang padam di dapur kayu. Zara, dia memanggil tiba-tiba. Dia berhenti dan berpaling. Ya, terima kasih atas segalanya, atas anak-anak, atas rumah ini, kerana awak sudi tinggal. Dia memandangnya lama, dan Hafiz melihat bahawa dia juga pernah berfikir untuk pergi. Dia pernah mempertimbangkan untuk meneruskan perjalanannya untuk mengelakkan masalah. Saya tinggal kerana saya ingin tinggal, katanya akhirnya. Kerana di sini saya rasa berguna, saya rasa seperti di rumah. Sudah lama saya tidak merasakan begini. Kejujurannya melucutkan segala pertahanan Hafiz. Dia hanya mengangguk, tidak dapat berkata apa-apa lagi, dan kembali ke biliknya. Hari-hari terus berlalu, dan bersama-sama dengannya datang keintiman senyap yang tidak pernah dirancang oleh mereka berdua. Hafiz mula pulang lebih awal dari ladang, bukan kerana kerja berkurangan, tetapi kerana dia ingin melihat anak-anaknya terjaga. Dia ingin mendengar mereka ketawa, dia ingin hadir. Dan Zara mula bertanya tentang ladang, tentang ternakan, tentang penanaman, benar-benar berminat dengan pekerjaannya. Mereka mula berbual semasa makan. Mula-mula tentang perkara-perkara praktikal. Saya perlu beli lebih banyak kain, lembu belang itu bunting. Kemudian, tentang perkara-perkara yang lebih besar. Dia menceritakan bagaimana dia mewarisi ladang itu daripada bapanya, tentang tahun-tahun kerja keras, untuk menjadikan tanah itu produktif. Dia menceritakan tentang zaman kanak-kanaknya di kampung bersama ibu bapanya, tentang bagaimana dia belajar menjahit dengan neneknya, tentang impian yang pernah dimilikinya, dan yang telah dibawa pergi oleh kehidupan. Dan pada suatu malam, hampir sebulan selepas kedatangan Zara, saat yang akan mengubah segalanya berlaku, Aina demam. Demam yang bermula pada waktu petang dan bertambah buruk pada waktu malam. Zara telah meletakkan tuam sejuk, memberinya teh, tetapi bayi itu menangis tanpa henti dengan badan kecilnya terlalu panas. Hafiz terdesak, berjalan ke sana kemari di ruang tamu. Rasa tidak berdaya menggerogotinya. Saya perlu pergi mencari dokter di kampung, katanya sambil memakai topinya. Perjalanan 2 jam.
Hafiz dan malam gelap. Ia boleh berbahaya. Saya tahu anak saya demam, saya tahu. Tetapi panasnya belum terlalu tinggi. Dan jika kita meletakkan lebih banyak kain sejuk, kita akan cuba menurunkannya. Jika pada waktu pagi tidak sembuh, barulah awak pergi. Dia memandangnya. Dia melihat ketenangan di matanya, keyakinan orang yang tahu apa yang dia lakukan dan dia percaya. Mereka berdua berjaga sepanjang malam, bergilir-gilir dengan tuam sejuk, membuai bayi itu, mengukur suhu dengan tangan di dahi. Hafiz memerhati Zara bekerja dengan dedikasi yang melebihi tugas, yang merupakan cinta murni. Dia menyanyikan lagu untuk Aina, berbisik kata-kata penghiburan, mencium dahi kecil yang panas itu dengan kelembutan seorang ibu, dan apabila akhirnya menjelang subuh, demam mula reda dan Aina tertidur lena, Zara merehatkan kepalanya di belakang kerusi dan menghela nafas lega yang begitu dalam sehingga membuatnya menggeletar. Hafiz mendekat, melutut di sebelah kerusi. "Terima kasih," katanya, dengan suara serak kerana emosi dan keletihan. "Awak selamatkan anak saya." Zara membuka matanya, memandangnya begitu dekat dan merasakan jantungnya berdebar laju. "Anak-anak kita," dia membetulkan dengan suara perlahan. Dan kemudian dia menyadari apa yang telah dikatakannya dan membuka matanya luas-luas. "Maaf, saya tidak bermaksud." "Tidak," Hafiz memotongnya sambil memegang tangannya tanpa berfikir. "Awak betul, anak-anak kita, awak menjaga mereka seperti anak awak sendiri." Dan di sana, dalam sentuhan tangan itu, dalam pandangan yang bertukar di tengah malam, sesuatu berubah selama-lamanya di antara mereka. Pagi selepas malam berjaga itu, matahari terbit dengan cahaya yang berbeza. Matahari masuk melalui celah tingkap dengan cahaya keemasan desa, cahaya yang sama seperti biasa. Tetapi segalanya kelihatan telah berubah di dalam rumah itu. Hafiz bangun di kerusi ruang tamu, di mana dia tertidur kerana keletihan dengan lehernya sakit kerana posisi yang tidak selesa. Perkara pertama yang dilakukannya ialah melihat buayan Aina. Gadis kecil itu tidur lena, dengan pernafasan yang tenang, tanpa kesan demam. Zara sudah berada di dapur, walaupun selepas berjaga sepanjang malam, menyediakan kopi dan menguli roti. Apabila dia melihat Hafiz masuk, dia tersenyum letih, tetapi lega, demamnya sudah reda sepenuhnya. Dia baik-baik saja. Hafiz merasakan lututnya goyah kerana rasa syukur. Dia mendekati dapur. Dia berdiri di sana, tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan tangannya, dengan kata-kata yang berkeras untuk tersekat di kerongkongnya. "Zara," dia memulakan dengan suara yang lebih rendah daripada biasa, "tentang semalam, tentang apa yang awak katakan." Dia memotongnya dengan cepat, kembali menguli dengan kekuatan yang tidak perlu, matanya tertumpu pada kerjanya. "Saya bercakap tanpa berfikir, Hafiz. Saya tahu mereka anak-anak awak, yang saya hanya." "Awak bukan hanya apa-apa," Hafiz memotongnya, mengejutkan kedua-duanya dengan ketegasannya. "Awak adalah orang yang menjaga mereka, seperti tiada orang lain, yang kehilangan tidur demi mereka, yang mencintai mereka." Perkataan mencintai tergantung di udara seperti pengakuan yang berbahaya. Zara berhenti menguli dengan tangan yang diselaputi tepung, menggeletar sedikit. "Ya, saya mencintai mereka," dia mengakui perlahan, tanpa memandangnya. "Saya tahu saya tidak sepatutnya. Saya tahu saya tidak mempunyai hak, tetapi saya tidak dapat mengelakkannya. Mereka masuk ke dalam hati saya sejak hari pertama." Hafiz melangkah lebih dekat kepadanya, begitu dekat sehingga dia dapat merasakan haba dari dapur kayu, bau roti mentah, bau lavender, dan penjagaan darinya. "Dan saya?" tanyanya dengan suara serak. "Saya juga masuk ke dalam hati awak." Zara akhirnya mengangkat matanya, dan apa yang Hafiz lihat di sana membuatkan dia lupa bagaimana untuk bernafas. Ada ketakutan, ya, tetapi juga ada harapan, keinginan, sesuatu yang begitu dalam sehingga tidak memerlukan nama. "Hafiz," dia memulakan, tetapi tidak dapat meneruskan kerana suaranya pecah. Dia mengangkat tangannya perlahan, seperti seseorang yang mendekati haiwan yang ketakutan, dan menyentuh wajahnya dengan jari-jari yang kotor dengan tanah ladang, meninggalkan kesan pada kulit cerahnya. "Saya tidak tahu bila ia berlaku," dia mengaku. "Saya tidak tahu sama ada ia berlaku ketika melihat awak menjaga anak-anak saya, atau ketawa sendirian ketika menyidai pakaian, atau bertengkar dengan Makcik Kalsom. Saya hanya tahu bahawa apabila saya memikirkan awak pergi, saya merasakan ada sesuatu yang tersekat di dada saya yang tidak pernah saya rasakan sejak." Dia tidak menghabiskan ayatnya, tetapi tidak perlu. Zara faham, sejak dahlia, dan disitulah letaknya masalah dalam hantu halus wanita yang pernah menjadi istri, ibu, pemilik rumah itu. "Awak masih mencintainya," kata Zara. "Bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai fakta."
Saya akan sentiasa mencintainya, jawab Hafiz dengan kejujuran yang kejam. Dia memberi saya anak-anak saya, dia memberi saya tahun-tahun gembira. Tidak ada cara untuk menghapuskan itu. Tidak ada cara untuk berpura-pura bahwa dia tidak pernah wujud. Zara mengangguk, melihat kesakitan melintasi wajahnya. Saya tahu, dan saya tidak akan pernah cuba mengambil tempatnya, Hafiz. Saya tidak akan pernah cuba membuat awak melupakannya. Ini bukan tentang melupakan, katanya, dengan tangan masih di wajahnya. Ini tentang terus hidup. Ini tentang membiarkan hati sembuh dan merasakan lagi. Awak mengajar saya itu tanpa awak sedari. Awak mengajar saya bahwa saya boleh menghormati masa lalu tanpa mati bersamanya. Momen itu akan bertukar menjadi sesuatu yang lebih besar, menjadi ciuman, mungkin menjadi pengakuan muktamad. Apabila Iman mula menangis di bilik, tangisan itu datang seperti air sejuk, mengembalikan mereka berdua kepada realiti. Zara berundur dengan cepat, mengelap tangannya pada apron, dengan wajahnya merah padam kerana malu dan kekeliruan. Saya akan melihat Iman. Dia bergumam dan keluar hampir berlari dari dapur. Hafiz kekal berdiri di sana dengan tangannya masih tergantung di udara di mana dia menyentuh wajahnya, jantungnya berdebar kencang. Apa yang dia lakukan terlalu awal, terlalu salah, terlalu rumit, tetapi pada masa yang sama, buat pertama kali dalam beberapa bulan, dia merasakan dirinya benar-benar hidup. Dia merasakan sesuatu yang lebih daripada kesakitan dan keletihan, dan itu menakutkannya lebih daripada apa-apa lagi. Hari-hari berikutnya adalah aneh, penuh dengan ketegangan baru yang tidak tahu bagaimana mereka berdua mengendalikan. Mereka mengelak tanpa benar-benar mengelak. Mereka hanya bercakap perkara yang perlu. Tetapi mereka terkejut bertukar pandangan apabila mereka menyangka yang lain tidak melihat. Hafiz menghabiskan lebih banyak masa di ladang, pulang hanya untuk makan dengan cepat dan pergi lagi. Zara sibuk dengan bayi-bayi dan rumah, bekerja lebih daripada yang diperlukan, seolah-olah keletihan fizikal dapat meredakan pemikiran yang keliru. Dalam suasana tegang inilah timbul kesulitan kedua, dan kali ini, ia lebih besar daripada gosip kampung. Ia nyata, ia berbahaya, dan datang dengan wajah keluarga. Pada suatu petang Khamis, sebuah kereta kuda yang elegan berhenti di pintu pagar ladang. Ia bukan kereta kuda orang biasa. Ia adalah salah satu daripada yang mempunyai jatah di pintu, ditarik oleh kuda yang dijaga rapi. Hafiz berada di kandang dan melihat kedatangan itu dengan terkejut dan rasa bimbang. Dari kereta kuda itu turun seorang wanita berusia kira-kira 60 tahun, berpakaian hitam dari kepala hingga kaki, dengan tudung balu dan postur seseorang yang biasa dipatuhi. Itu adalah Puan Hasnah, Ibu Dahlia. Hafiz merasakan perutnya bergelora. Dia tidak melihat ibu mertuanya sejak pengebumian istrinya. Dia telah mengelak lawatan, telah mengelak perbualan. Dia tinggal di ibu kota. Dia telah pergi tidak lama selepas pengebumian, mengatakan bahwa dia tidak tahan melihat cucu-cucu yang telah meragut nyawa anaknya. Dia berjalan ke pintu pagar menanggalkan topinya sebagai tanda hormat. Puan Hasnah menyapanya dengan suara terkawal. Sungguh mengejutkan melihat Puan di sini. Wanita tua itu memandangnya dengan mata biru yang dingin yang diwarisi oleh Dahlia, tetapi tanpa kemanisan anaknya. Hafiz, jawabnya dengan anggukan kepala yang minimal. Saya datang untuk melihat cucu-cucu saya. Saya rasa sudah cukup lama masa berkabung untuk saya mengenali mereka dengan baik. Dia membuka pintu pagar dan mengiringi ibu mertuanya ke rumah dengan hati yang sempit. Dia tahu bahwa lawatan ini bukan hanya untuk cucu-cucu. Ia adalah untuk menilai sama ada dia menjaga anak-anak dengan cara yang sesuai. Apabila mereka masuk ke ruang tamu, Zara sedang duduk di lantai bermain dengan kembar itu. Iman coba merangkak. Aina bertepuk tangan dan ketawa. Adegan itu penuh dengan kegembiraan rumah tangga, tetapi ia terhenti serta-merta apabila Puan Hasnah masuk. Zara bangun dengan cepat, membetulkan bajunya, dengan mata terbelalak. Hafiz membuat pengenalan dengan suara tegang. Puan Hasnah, ini Zara. Dia membantu menjaga anak-anak. Zara, ini nenek kembar itu. Kedua-dua wanita itu saling menatap dalam diam. Di satu pihak, wanita elegan yang berkabung abadi. Di pihak lain, gadis sederhana dengan baju lusuh tetapi bersih. Membantu, ulang Puan Hasnah dengan suara yang penuh makna. Saya faham. Dan dia tinggal di rumah ini. Ya, tinggal, sahut Hafiz sebelum Zara sempat menjawab. Di bilik tetamu. Wanita tua itu berjalan ke arah bayi-bayi itu, melutut dengan susah payah dan memeriksa mereka dengan mata kritis. Dia menyentuh wajah mereka, memeriksa pakaian mereka, memastikan kuku mereka bersih, rambut mereka disikat rapi. Iman, yang selalu lebih mesra, tersenyum kepadanya.
Aina mengkerutkan muka tidak percaya. Mereka dijaga dengan baik, Puan Hasnah mengakui akhirnya, dan ada kejutan tulen dalam suaranya. Saya sangka akan menemui mereka berbeza. Zara menggigit lidahnya untuk tidak menjawab, tetapi Hafiz menyadari ketegangan di bahunya. Zara menjaga mereka dengan penuh kasih sayang, katanya. Mereka sihat, gembira. Puan Hasnah bangun mengelap skirtnya dengan gerakan tepat. Bolehkah saya bercakap dengan awak secara pribadi, Hafiz? Ia bukan permintaan, ia adalah perintah. Dia memandang Zara yang sudah memegang bayi-bayi itu di tangannya dan mengikut ibu mertuanya ke Anjung. Di luar, dengan pintu tertutup, Puan Hasnah terus terang. Berapa lama gadis ini di sini? Hampir 2 bulan. Dan adakah awak rasa sesuai, Hafiz, seorang wanita bujang tinggal dengan duda muda? Kemarahan mula timbul, tetapi dia mengawalnya. Ia sesuai apabila alternatifnya adalah membiarkan anak-anak saya tanpa penjagaan yang sesuai semasa saya bekerja. Zara datang ketika saya paling memerlukannya. Saya pasti begitu, kata wanita tua itu dengan senyuman pahit. Tetapi penampilan itu penting, Hafiz. Apa yang akan difikirkan orang? Apa yang akan mereka katakan tentang ingatan anak saya? Dengan segala hormat, Puan Hasnah, ingatan Dahlia tidak diabaikan. Zara menjaga anak-anaknya dengan kasih sayang yang Dahlia akan berikan kepada mereka. Dia memasak makanan yang Dahlia masak. Dia menjaga rumah seperti Dahlia menjaganya. Jika ada sesiapa yang menghormati anak Puan di sini, itu adalah Zara. Kesunyian yang berlaku selepas itu berat. Puan Hasnah menatap wajah menantunya. Dia melihat keazaman di sana, pembelaan yang sengit. Awak sukakan dia, kan? Wanita tua itu menyimpulkan, bukan sebagai soalan. Hafiz tidak menjawab, tetapi kesunyian sudah cukup sebagai jawaban. Awak jatuh cinta dengannya. Saya sedang belajar untuk hidup semula. Jawabnya berhati-hati. Bukankah itu sama dengan mengkhianati ingatan Dahlia begitu cepat? Tuduhan itu seperti tamparan. Hafiz merasakan darahnya mendidih. Dahlia tidak akan mahu saya mati bersamanya, Puan Hasnah. Dia tidak akan mahu anak-anaknya membesar tanpa kasih sayang, tanpa kegembiraan, hanya dengan seorang bapa yang seperti bayangan. Zara membawa kehidupan kembali ke rumah ini, dan saya tidak akan meminta maaf untuk itu. Wanita tua itu terdiam lama, memandang ufuk di mana matahari mula terbenam. Saya datang ke sini dengan tekad untuk membawa cucu-cucu saya bersama saya ke ibu kota, dia mengaku. Akhirnya, saya datang berpikir bahwa saya akan menemui kekacauan, kelalaian, alasan yang cukup untuk mengambil anak-anak daripada awak. Hafiz merasakan tanah runtuh di bawah kakinya. Tetapi, sambung Puan Hasnah berpaling menghadapnya. Saya menemui anak-anak yang gembira, sihat, disayangi. Saya menemui sebuah rumah yang berfungsi, yang mempunyai kehangatan manusia, dan walau sesukar manapun saya mengakui, saya menemui seorang gadis yang menjaga cucu-cucu saya seolah-olah mereka benar-benar anak-anaknya. Dia berhenti dengan mata berkaca-kaca buat pertama kali. Anak saya memilih suami dengan baik. Awak seorang lelaki yang baik, Hafiz. Dan jika Zara ini membahagiakan awak dan cucu-cucu saya, maka mungkin itulah yang Dahlia inginkan. Suaranya pecah pada akhirnya, dan wanita tua itu terpaksa bersandar pada tiang Anjung. Hafiz, terkejut dengan kelemahan tiba-tiba itu, menyentuh bahunya dengan lembut. Puan Hasnah, kembar itu adalah cucu Puan. Puan sentiasa boleh melawat mereka bila-bila masa Puan mahu. Puan boleh menjadi sebahagian daripada hidup mereka. Puan tidak perlu membawa mereka pergi untuk hadir. Wanita tua itu mengelap air matanya dengan sapu tangan rendah. Saya tahu, cuma saya sangat merinduinya, Hafiz. Dan melihat anak-anak ini adalah melihat anak saya semula. Saya juga merinduinya, akuinya dengan suara terharu. Setiap hari. Tetapi saya belajar bahwa merindu tidak bermakna berhenti hidup. Mereka kekal di Anjung itu, dua hati yang berkabung mencari penghiburan antara satu sama lain, sehingga Puan Hasnah kembali tenang. Saya akan tinggal di rumah tumpangan di kampung selama beberapa hari. Saya ingin meluangkan masa dengan cucu-cucu saya sebelum kembali ke ibu kota. Tetapi Hafiz memandangnya dengan serius. Jika awak ingin meneruskan dengan gadis ini, lakukanlah dengan betul. Kawinlah dengannya, berikan dia hormat yang sepatutnya. Jangan biarkan dia hidup di bawah bayang-bayang anak saya sebagai gundik yang malu. Kata-kata itu keras, tetapi nasihat itu kukuh. Hafiz mengangguk memahami. Apabila Puan Hasnah pergi, Hafiz kembali ke rumah dan menemui Zara di dapur dengan tangan menggeletar sambil mengupas kentang. Dia telah mendengar segalanya. Dinding tipis rumah itu tidak menyimpan rahasia. Dia akan membawa bayi-bayi itu pergi, bisik Zara. Air mata akhirnya jatuh.
Dia akan membawa mereka pergi dan saya tidak akan melihat mereka lagi. Hafiz mendekat, memusingkannya dari bahu dan melakukan apa yang telah ingin dilakukannya selama beberapa minggu. Dia menariknya ke dalam pelukan yang ketat, merangkul tangisannya ke dadanya. Dia tidak akan membawa mereka pergi. Saya tidak akan pernah membiarkan sesiapa memisahkan keluarga ini. Zara berpegang padanya sambil menangis semua ketakutan yang terkumpul, semua ketidakpastian kerana tidak mempunyai hak atas anak-anak yang dicintainya. Dan Hafiz, memegang wanita yang telah menjadi penting itu, tahu bahawa keputusan telah dibuat. Dia tidak boleh menangguhkannya lagi. Dia tidak boleh terus berpura-pura bahawa ini hanya sementara. Malam itu, selepas bayi-bayi tidur dan rumah sunyi, Hafiz meminta Zara duduk bersamanya di anjung. Dia telah berlatih kata-kata itu 1000 kali di dalam kepalanya. Tetapi apabila dia membuka mulut, semuanya keluar dengan ringkas dan terus terang, seperti dirinya. Zara, awak datang ke sini 2 bulan lalu hanya meminta tempat tinggal dan makanan, tetapi awak memberi lebih banyak daripada yang awak terima. Awak memberi kasih sayang kepada anak-anak saya. Awak memberi ketertiban kepada rumah saya. Awak memberi saya sebab untuk bangun setiap hari. Dan pada suatu ketika, di antara lampin kotor dan sup panas, awak mengembalikan sesuatu yang saya sangka telah hilang selamanya. Keinginan untuk hidup sepenuhnya. Zara memandangnya dengan mata terbelalak, jantungnya berdebar kencang. Saya bukan lelaki yang pandai berkata-kata manis. Saya tidak boleh berjanji bahawa saya akan mencintai awak dengan cara yang sama seperti saya mencintai Dahlia, kerana setiap cinta adalah berbeza. Tetapi saya boleh menjanjikan awak rasa hormat, penjagaan, persahabatan. Saya boleh berjanji bahawa saya akan menghormati awak sebagai istri saya, bahawa saya akan mempertahankan awak, bahawa saya akan membina kehidupan di sisi awak. Dia mengambil tangan wanita itu, menyelangkan jari-jarinya yang kasar kerana kerja. Kahwinlah dengan saya, Zara. Bukan kerana keperluan, bukan kerana kemudahan. Kahwinlah dengan saya kerana saya mahu awak tinggal selamanya, kerana anak-anak saya memerlukan awak, kerana saya memerlukan awak. Air mata mengalir deras di wajahnya. Sekarang, Hafiz, saya tidak pernah mengharapkan ini. Saya tidak pernah menyangka lelaki seperti awak akan tertarik kepada gadis seperti saya. Gadis seperti awak, ulangnya dengan senyuman kecil. Itulah sebenarnya yang saya perlukan. Kuat, berani, penyayang. Jadi awak terima. Dan Zara melihat rumah itu, di mana 2 anak tidur lena, di mana dia telah menemui tujuan selepas kehilangan segalanya. Dia melihat lelaki di hadapannya, yang telah belajar tersenyum lagi berkat dirinya, dan dia tahu bahawa tidak ada jawaban lain yang mungkin. Saya terima, katanya dengan suara tegas walaupun berlinang air mata. Saya terima untuk berkahwin dengan awak. Saya terima untuk menjadi ibu kepada anak-anak awak. Saya terima untuk membina kehidupan ini bersama. Dan apabila Hafiz menciumnya di anjung di bawah bintang-bintang desa, ia adalah ciuman janji, permulaan baru, cinta yang lahir dari abu dan menjadi lebih kuat justru kerana itu. Perkahwinan ditetapkan 3 minggu kemudian. Masa yang cukup untuk menyediakan apa yang perlu, tanpa terlalu lama sehingga menyuburkan gosip. Hafiz ingin melakukan sesuatu dengan betul, seperti yang dinasihatkan oleh Puan Hasnah, seperti yang sepatutnya diterima oleh Zara. Ia tidak akan menjadi pesta besar. Ladang itu masih dalam pemulihan ekonomi dan perkabungan baru-baru ini. Untuk Dahlia memerlukan kebijaksanaan. Tetapi ia akan menjadi perkahwinan yang sebenar dengan paderi, saksi dan restu gereja. Zara menghabiskan minggu-minggu itu dalam campuran kegembiraan dan kegelisahan yang membuatnya bangun tengah malam dengan jantung berdebar kencang. Dia akan berkahwin, dia akan mempunyai nama keluarga, dia akan secara sah menjadi ibu kepada 2 anak yang sudah dicintainya, seolah-olah mereka keluar dari rahimnya sendiri. Tetapi bersama dengan kebahagiaan datang ketakutan. Bagaimana jika dia bukan istri yang cukup baik? Bagaimana jika Hafiz menyesal? Bagaimana jika bayangan Dahlia terlalu besar untuk dia mengisi ruang manapun? Puan Hasnah secara mengejutkan menjadi sekutu pada minggu-minggu itu. Wanita tua itu datang ke ladang setiap hari, menghabiskan berjam-jam dengan cucu-cucunya dan berbual panjang dengan Zara. Pada suatu hari dia membawa sebuah kotak kayu varnis dan memanggil menantu perempuannya untuk duduk di anjung. Zara, saya bawakan awak sesuatu, katanya sambil membuka kotak itu dengan berhati-hati. Di dalamnya terdapat baju pengantin, bukan putih seperti fashion sekarang, tetapi biru muda, halus, dengan sulaman halus di lengan dan leher. Ini adalah baju yang saya pakai ketika saya berkahwin dengan Bapa Dahlia.
Kemudian ia menjadi miliknya ketika dia berkahwin dengan Hafiz. Dan sekarang, suaranya sedikit bergetar, saya ingin ia menjadi milik awak. Zara membuka matanya luas-luas menyentuh kain itu dengan penuh hormat. Puan Hasnah, saya tidak boleh. Baju ini adalah kenangan dia. Ia adalah kenangan Dahlia, dan ia akan terus begitu, jawab wanita tua itu dengan tegas. Tetapi kenangan tidak berguna untuk dikurung di dalam peti. Ia berguna untuk hidup, untuk terus maju. Awak akan berkahwin dengan suami anak saya. Awak akan membesarkan anak-anaknya. Menggunakan baju ini bukan menghapuskan Dahlia, ia adalah menghormatinya. Meneruskan cerita yang dimulakannya. Air mata mengalir sebelum Zara dapat mengawalnya. Dia memeluk wanita tua itu dengan erat, dan Puan Hasnah membalas pelukan itu dengan emosi yang jarang ditunjukkannya. Jaga mereka baik-baik, bisik nenek itu di rambut gadis itu. Jaga Hafiz dan cucu-cucu saya dan berbahagialah nak. Awak layak untuk berbahagia. Malam itu Zara mencoba baju itu sendirian di biliknya. Ia sesuai dengannya seolah-olah ia dibuat untuknya. Dia melihat dirinya di cermin kecil yang berkabus dan tidak melihat pengganti, tetapi kesinambungan, peluang baru untuk baju itu melihat kegembiraan, untuk rumah itu mempunyai kasih sayang, untuk anak-anak itu mempunyai seorang ibu. Hari perkahwinan tiba dengan langit biru dan udara segar September. Majelis akan diadakan ringkas di gereja kampung, hanya dengan saksi-saksi yang diperlukan. Puan Hasnah, Pak Cikmat, dan istrinya, serta paderi yang mengenali Hafiz sejak kecil. Zara bersiap awal dengan bantuan Puan Hasnah, yang berkeras untuk menyisir rambut pengantin dan mengikat rambutnya dengan bunga melur yang mereka potong dari kebun ladang. Apabila dia siap, dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Baju biru itu menyerlahkan matanya yang gelap. Rambut yang diikat menampakkan lehernya yang halus. Bunga-bunga itu memberikannya kesegaran remaja. Dia cantik, dia gembira, dia takut. Hafiz sudah menunggu di gereja memakai sut yang sama yang pernah dipakainya dalam perkahwinannya sendiri dengan Dahlia. Dia tahu bahwa sesetengah orang mungkin menghakiminya, tetapi baginya ia masuk akal. Dia tidak menghapuskan masa lalu, dia membina di atasnya. Apabila Zara masuk ke gereja memegang seikat bunga desa yang sederhana, Hafiz merasakan nafasnya tersekat. Dia cantik dengan cara yang berbeza daripada Dahlia, tetapi sama-sama menyentuh. Dia berjalan ke altar dengan langkah teguh, tanpa seorang ayah untuk menyerahkannya, karena dia tidak mempunyai keluarga lagi, tetapi dengan kepala terangkat, karena dia tidak memerlukan sesiapa untuk mengesahkan pilihannya. Upacara itu singkat. Paderi bercakap tentang peluang kedua, tentang kemampuan hati manusia untuk mencintai lagi tanpa mengurangkan cinta yang sebelumnya, tentang bagaimana Tuhan meletakkan orang yang tepat dalam perjalanan kita apabila kita paling memerlukannya. Hafiz dan Zara mengulangi ikrar dengan suara tegas, walaupun emosi. Apabila paderi mengistiharkan mereka suami istri dan Hafiz mencium pengantin perempuan, beberapa orang yang hadir mengelap air mata secara diam-diam. Ia bukan perkahwinan nafsu muda, ia adalah perkahwinan kematangan, pilihan sedar, cinta yang lahir dari rasa hormat dan kebersamaan. Dan dalam beberapa cara ia lebih indah justru karena itu. Pesta kecil itu diadakan di ladang itu sendiri dengan meja penuh hidangan sederhana, tetapi berlimpah, disediakan oleh jiran-jiran yang akhirnya menerima Zara. Ada nasi kenduri, kari ayam kampung, pelbagai jenis kuih muih, sirap Bandung. Kembar itu, yang berusia 6 bulan, berada di pangkuan Puan Hasnah, berpakaian baru yang dibawa oleh nenek dari ibu kota. Apabila matahari mula terbenam dan beberapa tetamu pulang, Hafiz dan Zara ditinggalkan sendirian di anjung, memerhatikan sinaran cahaya keemasan terakhir melukis bukit-bukit. Zara telah menanggalkan bunga-bunga dari rambutnya dan berkaki ayam, letih tetapi berseri-seri. Jadi sekarang saya Puan Zara, istri Hafiz, katanya dengan senyuman malu. Masih awak akan terbiasa, jawabnya sambil merangkul bahunya dan menariknya mendekat. Dan saya akan terbiasa mempunyai teman sebenar. Seseorang untuk berkongsi keputusan, masalah, kegembiraan. Mereka berdiam diri dalam kesunyian yang selesa selama beberapa menit, hanya menikmati kehadiran satu sama lain. Kemudian Zara bertanya perlahan, adakah awak rasa Dahlia akan merestui perkahwinan kita yang saya menjaga anak-anaknya? Hafiz berfikir dengan teliti sebelum menjawab. Saya rasa dia akan berterima kasih kepada awak. Dahlia terlalu baik untuk mahu saya sendirian, menderita. Dia pasti mahu anak-anaknya mempunyai kasih sayang, supaya saya gembira semula, dan awak memberikan kami kedua-duanya. Malam pertama sebagai suami istri adalah aneh dan manis pada masa yang sama.
Hafiz telah menyediakan bilik dengan teliti, telah menukar cadar, telah meletakkan bunga segar di atas meja sisi katil. Zara masuk dengan gugup. Dia tidak pernah bersama seorang lelaki. Tetapi Hafiz lembut, sabar, hormat. Mereka saling menemui perlahan-lahan, tanpa tergesa-gesa, membina keintiman dengan berhati-hati. Dan apabila akhirnya mereka tertidur berpelukan, kedua-duanya merasakan bahwa itu adalah betul, bahwa mereka adalah kepingan yang sesuai, tidak sempurna, tetapi cukup baik untuk membina sesuatu yang kukuh. Bulan-bulan selepas perkawinan adalah masa penyesuaian dan pembelajaran. Zara perlu belajar bukan sahaja menjadi pengasuh, tetapi pemilik rumah yang sebenar, yang membuat keputusan, yang dirujuk. Di atas segalanya, Hafiz perlu belajar berkongsi, mendengar pendapat, menerima bahwa dia tidak lagi sendirian memikul segalanya. Mereka mempunyai perselisihan faham, tentu saja, tentang bagaimana membesarkan anak-anak, tentang berapa banyak yang perlu dibelanjakan, tentang lawatan Puan Hasnah yang kadang-kadang terlalu lama, tetapi mereka belajar untuk berbincang, untuk mengalah apabila perlu, untuk bergaduh tanpa menyakiti. Dan dengan setiap halangan yang diatasi bersama, ikatan antara mereka menjadi lebih kuat. Iman mengambil langkah pertamanya pada usia 10 bulan, melepaskan tangan Zara dan terhuyung-hayang 3 langkah ke arah Hafiz yang menangkapnya di udara dengan jeritan kegembiraan. Aina mengucapkan perkataan pertamanya pada usia 11 bulan, dan perkataan itu adalah mama sambil memandang tepat ke arah Zara. Hafiz melihat air mata mengalir di wajah istrinya dan memahami apa maksudnya. Pengesahan, kepunyaan, cinta yang diiktiraf. Musim berlalu, musim sejuk tiba dengan malam-malam yang dingin di mana keluarga itu berpelukan berdekatan dapur kayu. Hafiz bercerita kisah-kisah rekaan sambil Zara menyulam pakaian kecil untuk kembar itu. Musim bunga tiba dengan bunga-bunga di taman yang telah ditanam oleh Zara, dengan bayi-bayi merangkak di halaman di bawah pengawasan ibu bapa mereka. Musim panas tiba dengan hasil tuaian yang melimpah, dengan ladang akhirnya makmur semula dengan rancangan untuk masa depan. Dan pada suatu petang musim panas, hampir setahun setengah selepas Zara tiba di ladang, perbualan yang akan mengubah segalanya sekali lagi berlaku. Hafiz berada di anjung sedang mengasah alatan ketika Zara duduk di sisinya dengan ekspresi yang telah dikenalinya. Dia mempunyai sesuatu yang penting untuk dikatakan. Hafiz, saya perlu beritahu awak sesuatu. Dia memulakan dengan tangan yang gugup di pangkuannya. Dia melepaskan alatan itu serta-merta bimbang. Ada apa? Awak sakit? Tidak, bukan itu. Dia menarik nafas panjang. Kita akan memerlukan buayan baru. Kembar sudah terlalu besar. Mereka perlukan katil yang lebih besar. Hafiz mengerutkan kening keliru. Baiklah, saya boleh buatkan katil baru untuk mereka. Tapi kenapa kita perlukan buayan baru? Ya. Dan kemudian dia menyadari, melihat perutnya, masih rata dan kemudian wajahnya yang tersenyum dengan cemas. Awak? Ya, sahutnya dengan suara bergetar kerana emosi dan ketakutan. Kira-kira 2 bulan saya rasa saya pergi berjumpa bidan kampung hari ini dan dia mengesahkannya. Dunia terhenti seketika. Hafiz akan menjadi bapa lagi, tetapi kali ini berbeza. Bayi ini akan menjadi anak dia dan Zara. Ia akan menjadi hasil cinta mereka berdua. Ia akan menjadi bukti muktamad bahwa kehidupan berterusan. Dia memegang wajah wanita itu di antara tangannya dan mencium dahinya, hidungnya, bibirnya, ketawa dan menangis pada masa yang sama. Anak kita, gumamnya terpegun. Anak kita, awak betul-betul gembira? Tanya Zara tidak yakin. Saya tahu kita tidak merancangnya. Ia berlaku dengan cepat. Mungkin akan rumit dengan kembar yang masih kecil. Saya lebih daripada gembira, dia memotongnya. Saya lengkap. Awak telah berikan saya segalanya, Zara. Awak kembalikan anak-anak saya. Awak kembalikan kegembiraan ke rumah ini. Dan sekarang awak akan memberi saya seorang lagi anak. Bagaimana saya tidak akan gembira? Mereka ketawa dan menangis bersama, berpelukan di anjung. Sementara matahari terbenam sekali lagi di ladang yang telah menyaksikan begitu banyak kesakitan, dan kini melimpah ruah dengan harapan. Bayi itu lahir pada suatu pagi musim bunga, ketika bunga melur memenuhi udara dengan wangian manisnya. Kelahirannya tenang, cepat, tanpa komplikasi. Ia adalah seorang gadis kecil yang sempurna, dengan sehelai rambut gelap, sama seperti Zara, dan mata yang menjanjikan jernih seperti Hafiz. Mereka menamakannya Aurora kerana dia adalah fajar baru keluarga itu, cahaya selepas kegelapan. Puan Hasnah, yang datang untuk membantu dalam kelahiran, memegang cicitnya dengan air mata di mata. Dia mempunyai hidung dahlia, komen wanita tua itu.
dan tiada kesedihan dalam suaranya, hanya kelembutan. Keluarga terus berkembang, dan dia betul, tahun-tahun berlalu, dan keluarga yang diperbaiki dengan cebisan kesakitan dan kasih sayang ini membesar dengan kuat. Iman dan Aina membesar mengetahui bahwa Zara bukanlah ibu yang melahirkan mereka, tetapi ibu yang membesarkan mereka, dan mereka mencintainya dengan sepenuh hati seperti kanak-kanak tahu mencintai. Aurora membesar mendengar kisah-kisah tentang Makcik Dahlia, yang berada di syurga, belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang terbatas, bahwa seseorang boleh mencintai ramai orang lain dalam pelbagai cara dan semuanya. Ladang itu makmur. Hafiz, dengan Zara di sisinya, menasihati dan menyokongnya, membuat keputusan yang lebih baik. Dia mengambil risiko apabila perlu. Dia bersikap konservatif apabila patut. Mereka membeli lebih banyak tanah, meningkatkan kawanan ternakan, menanam kebun, rumah itu diubah suai, mendapat lebih banyak bilik, anjung yang lebih besar, tingkap luas yang membiarkan cahaya matahari masuk. Tetapi yang paling penting bukanlah kemakmuran material. Ia adalah tawa yang bergema setiap hari di rumah itu. Ia adalah makan malam keluarga di meja dapur yang besar. Ia adalah malam-malam di mana semua orang berkumpul di ruang tamu untuk mendengar Hafiz bercerita atau Zara menyanyi. Ia adalah kepastian bahwa di sana ada kasih sayang, ada keselamatan, ada sebuah rumah. Puan Hasnah melawat mereka secara berkala, dan pada tahun-tahun terakhir hidupnya tinggal di sebuah rumah kecil yang dibina oleh Hafiz untuknya di hujung ladang. Wanita tua itu, yang datang dengan sikap kaku dan menghakimi, menjadi lembut dengan masa. Dia membiarkan dirinya menjadi nenek semata-mata. Dia membiarkan dirinya mencintai Zara seperti seorang anak perempuan dan Aurora seperti seorang cucu sebenar. Apabila dia meninggal dunia, pada usia 72 tahun, dia meninggal dunia dalam kedamaian, dikelilingi oleh keluarga yang telah dipelajarinya untuk menerima dan mencintai. Bertahun-tahun kemudian, ketika rambut Hafiz sudah putih sepenuhnya, dan Zara mempunyai kedutan ekspresi yang menandai wajahnya, mereka duduk di anjung yang sama di mana semuanya bermula. Iman telah berkahwin dan bekerja di ladang bersama ayahnya. Aina telah menjadi guru di kampung. Dia tinggal berdekatan dengan suaminya dan 2 anak. Aurora, yang paling muda, telah pergi belajar ke ibu kota, tetapi dia selalu pulang membawa cerita dan berita. "Adakah awak menyesal?" tanya Zara tiba-tiba, dengan kepala bersandar di bahu suaminya, kerana membiarkan saya tinggal pada hari itu. Hafiz ketawa perlahan, memegang tangan wanita itu, dan menyelangkan jari-jarinya yang penuh parut dari kehidupan bekerja. "Saya menyesal tidak meminta awak tinggal lebih awal, tidak menyedari lebih cepat bahwa awak adalah tepat apa yang saya perlukan. Walaupun semua kesulitan, semua penghakiman yang kita hadapi, justru kerana itu," jawabnya, "kerana ia menjadikan kita lebih kuat, kerana ia mengajar kita bahwa cinta sejati bukanlah cinta yang datang mudah. Ia adalah cinta yang dibina bata demi bata, hari demi hari." Zara tersenyum. Senyuman tenang seseorang yang tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang betul. Dia melihat ladang yang telah menjadi miliknya, rumah yang telah diisinya dengan kehidupan, taman yang telah ditanamnya dan dilihatnya berbunga. Dia teringat gadis yang ketakutan yang datang ke sana meminta hanya air dan sekeping roti, tanpa membayangkan bahwa dia akan menemui sebuah rumah, sebuah keluarga cinta yang akan kekal sepanjang hayat. "Jika Tuhan mengizinkan saya tinggal, saya akan menjaga mereka." Dia bergumam mengulangi kata-kata yang telah diucapkannya bertahun-tahun yang lalu. Hafiz menggenggam tangannya. "Dan awak menjaganya. Awak menjaga saya, anak-anak saya, rumah kita, cinta kita. Awak menjaga segalanya dengan dedikasi yang tidak akan pernah saya dapat balas sepenuhnya." "Awak tidak perlu membalasnya," katanya. "Awak memberi saya sebuah rumah ketika saya hilang. Awak memberi saya tujuan ketika saya tidak mempunyai apa-apa. Awak memberi saya kasih sayang ketika saya fikir saya tidak akan pernah mendapatkannya. Kita menyelamatkan satu sama lain, Hafiz. Ia adalah perjanjian yang adil sejak awal. Dan ia adalah benar. Mereka telah menyelamatkan satu sama lain, 2 orang yang patah hati yang bertemu pada masa yang tepat dan membina sesuatu yang utuh bersama. Ia tidak sempurna, tidak pernah. Ada hari-hari yang sukar, ada pergaduhan, ada air mata, tetapi ada lebih banyak kegembiraan, lebih banyak kasih sayang, lebih banyak kehidupan yang benar-benar dijalani. Sementara matahari terbenam sekali lagi di ladang pelita harapan, melukis langit dengan warna jingga dan merah jambu, Hafiz dan Zara kekal di sana dengan tangan bersilang, hati yang tenang. Kisah mereka bukanlah kisah nafsu yang membara pada pandangan pertama. Ia adalah kisah pembinaan harian,
pilihan yang diperbaharui setiap pagi, cinta yang tumbuh perlahan, tetapi berakar umbi begitu dalam, sehingga tiada ribut yang dapat mencabutnya. Ia adalah kisah permulaan baru. Peluang kedua, kepercayaan bahwa selepas kesakitan yang paling gelap sentiasa boleh datang fajar baru. Dan jika Anda mendengar kisah ini sekarang, kawan-kawan, ia adalah kerana Anda perlu percaya akan hal itu. Anda juga perlu percaya bahwa tidak kira sejauh mana Anda telah jatuh, sentiasa mungkin untuk bangkit, bahwa tidak kira berapa banyak yang telah Anda hilang, Anda masih boleh menemui bahwa cinta sejati wujud, ya, tetapi ia bukan cinta dongeng. Ia adalah cinta yang dibina dalam kehidupan seharian, dalam gerak isyarat mudah, dalam penjagaan yang berterusan. Dan begitulah, kawan-kawan, apabila kita membuka hati untuk memulakan semula, apabila kita mempunyai keberanian untuk menghulurkan tangan dan meminta bantuan atau menawarkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya, kehidupan mengejutkan kita dengan hadiah yang tidak pernah kita bayangkan mungkin. Hafiz hanya memerlukan seseorang untuk menjaga anak-anaknya. Zara hanya memerlukan tempat tinggal, tetapi apa yang mereka temui adalah lebih banyak lagi. Mereka menemui sebuah keluarga, mereka menemui cinta, mereka menemui sebuah rumah. Jika kisah ini menyentuh hati Anda seperti ia menyentuh hati saya ketika menceritakannya, tinggalkan like sekarang, langgan saluran cerita rakyat desa di sini, dan kongsi di komen. Apakah saat yang paling menyentuh hati Anda? Adakah ketika Zara mengucapkan frasa tajuk? Adakah perkahwinan itu? Adakah kelahiran Aurora? Beritahu saya ingin tahu apa yang kekal di hati Anda. Dan ingatlah selalu, cinta sejati tidak memerlukan kata-kata manis atau gerak isyarat yang hebat. Ia ditunjukkan dalam penjagaan harian yang mudah, dalam pandangan yang penuh perhatian, dalam tangan yang dihulurkan, dalam bahu yang ditawarkan. Jumpa di kisah seterusnya, dan semoga Tuhan memberkati hidup Anda, seperti Dia memberkati Hafiz dan Zara.